أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Baik, Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Kita bersama-sama menikmati segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah sempat untuk kita syukuri satu persatu. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Dan kita berselawat kat Nabi SAW dengan Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai tanda kasih dan cinta kita kepada baginda, yang mana baginda tak pernah melupakan kita. Bahkan baginda meletakkan kita umat akhir zaman sebagai umat yang dianggap sebagai saudara baginda SAW. Dengan apa yang terjadi hari ini kepada umat Islam hari ini, dan yang situasi yang kita tengok di Gaza, di Palestin, mungkin umat Islam merasa kesian kepada mereka. Tapi hakikat sebenarnya di sisi Allah, bukan mereka yang patut dikasihani, tapi seluruh umat Islam dalam dunia yang tak mampu berbuat apa-apa ni yang patut dikasihani. Sebab kita lemah. Kita terlalu lemah. Walaupun bilangan kita banyak, tapi kita terlalu lemah untuk melakukan sesuatu. Sampai kita tak berdaya menyelamatkan saudara-saudara kita yang kita tengok, kita saksikan depan mata mereka jelas-jelas sangat dianiaya, ditindas, dihancurkan, dimusnahkan. Kita tak boleh buat apa-apa. Sebab dunia ni telah pun dikuasai dan dimiliki oleh satu kuasa kuku besi. Kita tak perasan, kita sejak lahir lagi kita dah pun dikuasai oleh kuasa kuku besi. Yang hari ni menguasai dunia tu dia kuku besi sebenarnya. Selama ni kita tak perasan, dan sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-harian kita ni, kita telah pun dikuku besikan, kita telah pun ditindas dan dipaksa dengan pelbagai paksaan. Kalau kita rasa dalam hidup kita tak pernah dipaksa buat apa-apa, maknanya kita tak perasan. Bahawa hakikatnya sebenarnya kuasa kuku besi tu tak pernah berhenti memaksa kita dengan setiap satu kehendak mereka. Siapa kuasa kuku besi tu? Kuku besi dalam bahasa lain kita boleh sebut, siapa yang pegang kuasa veto, dia kuku besi. Dalam sebuah keluarga pun misalnya, kalau misal kata seorang ketua keluarga, ayah tu, kalau dia pakai kuasa veto sehingga tidak lagi menerima dan mendengar apa-apa pendapat pun daripada isteri dan anak-anak dia, maka dia kuku besi. Jadi dalam dunia kita ni, kita ada satu kuasa yang kuku besi, kuasa yang telah pun memaksakan kita sekian lama sejak kita lahir sampai ke hari ni. Dia telah memaksa kita dengan setiap satu agenda yang dia kehendaki. Siapa tak tahu boleh cari balik sejak kita lahir. Setiap orang daripada kita yang lahir, semenjak daripada bermulanya kemerdekaan kita, bermakna di situ bermulanya kita sebut sebagai kemerdekaan kita, tapi sebenarnya di situlah bermulanya penjajahan sebenar oleh kuasa kuku besi itu. Sejak itulah bermulanya segala agenda-agenda yang dikehendaki ke atas kita, dan dia telah pun laksanakan ke atas kita. Sehingga hari ini, dan buktinya hari ini kita dah boleh tengok buktinya saudara kita, saudara yang Allah sebutkan dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara kita disakiti, saudara kita dibunuh, saudara kita ditindas, saudara kita diseksa dan sebagainya. Kita umat Islam tak mampu berbuat apa-apa. Sebab apa? Sebab sebahagian besar daripada kita telah pun terjebak dalam agenda-agenda kuasa kuku besi itu, sehingga kan kita jadi orang yang sangat lemah. Walhal kita ingat balik dalam dunia tamadun Islam dulu, di mana pun umat Islam ditindas, bahkan bukan hanya umat Islam, tapi di mana saja ada manusia yang ditindas, maka di situ Islam akan datang untuk menyelamatkan. Hari ini kita disempadankan dengan pelbagai sempadan-sempadan yang menyebabkan kita tak boleh sampai ke sana. Itu dari pemerintahan kuku besi itu. Dan saya harapkan supaya kita semua membuka hati kita, membuka mata hati kita untuk mengenal. Hari ini dah nampak dari dulu. Saya kalau nak sebut benda ni dari dulu, saya dari dululah sebenarnya, bukan baru-baru kejadian kat Gaza ni, tak. Dari dulu, tapi saya tak dapat nak sampaikan sebab bahawa pemahaman ini terlalu jauh daripada pemikiran kita semua, dan susah untuk kita terima sebab kuku besi yang mereka laksanakan bukan macam zaman Maharaja Cina dulu gitu. Bukan macam zaman-zaman yang misalnya tentera-tentera Mongol yang memang nampak jelas bawa pedang, bawa senjata,
menghancurkan, membunuh kita, tak. Kaedah kukusi mereka tu kukunya dalam selimut gitu kan. Jadi tak nampak, menyebabkan sangat sukar untuk dijelaskan. Dan hari ni kalau kita dah nampak, maka saya hanya boleh ringkaskan untuk menyebutkan apa sahaja institusi yang mereka bentuk, apa sahaja organisasi, universiti atau apa sajalah sistem dalam dunia ni yang datang daripada Amerika, datang daripada kuasa besar itu, semuanya adalah bentuk-bentuk kuku besi dalam selimut yang disampaikan kepada kita. Semua. Ni kalau nak faham macam mana, kalau saya masuk satu persatu tu, saya tengok semua tu adalah pusat bisnes mereka. Jadi termasuk dalam dunia keilmuan, kita sebenarnya dalam Islam kita dah ada dunia keilmuan dalam Islam ni dah ada. Ulama kan dah ada sejak daripada zaman maknanya sejak Nabi SAW wafat tu dah al-ulama warasatul anbiya tu bermula. Dan ulama ni ada kaedah untuk menyampaikan ilmu, untuk belajar ilmu, kaedah-kaedah sangat autentik, sangat tepat. Sehingga ke hari ini, tapi kemudian sistem ulama ini dijatuhkan, bukan bentuknya, sistem ulama tak jatuh, cuma dijauhkan dari umat Islam sehingga kita lebih memandang kepada sistem yang barat bawa kepada kita. Dan kalau ada ulama-ulama yang tidak bersijil rasmi dan dengan cok universiti, kita pedang lelekeh. Kan itu cara fikir kita. Dan inilah kaedah besi yang telah boleh masuk dan pemikiran umat Islam sendiri. Sehingga hari ini ada para ulama berkaitan dengan apa persen je umat Islam yang pandang fatwa tu. Padahal itu sistem ulama yang sepatutnya kita pandang, sepatutnya kita ambil berat, sepatutnya menjadi satu panduan dalam kehidupan kita. Baik. Kita tengok pada ayat kita hari ni kan, pada tafsiran kita tengok pada tafsir Ibnu Katsir. Memang tafsir kita adalah tentang Kaabah dan Nabi Ibrahim, dan ini adalah salah satu daripada perkara yang walaupun perbincangan Kaabah, sebab Nabi Ibrahim tu kita lebih kenal dengan pembinaan Kaabah, tetapi makam Nabi Ibrahim ada di Baitul Maqdis. Jadi kejadiannya tetap juga berkaitan dengan Palestin, dan Palestin adalah bumi anbiya yang Allah SWT sebutkan allazi barakna haulahu. Jadi kalau dia ada sifat-sifat setiap tempat ni, kalau Mekah disebut bibakkah mubarakah. Jadi kalau Mekah itu berkat, kan? Buminya berkat dan akan subur, akan dapat di bumi Mekah tu sentiasa ada buah-buahan dari seluruh dunia. Jadi itu sifat Mekah. Tapi kalau sifat Baitul Maqdis, sifat Palestin, Allah sifatkan sebagai alladzi barakna lahu. Jadi bukan hanya keadaan Masjid Al-Aqsa, tapi juga haulahu. Yang ada di sekitar daripada Baitul Maqdis tu semuanya Mekah. Dan itulah yang dinamakan sebagai bumi Syam. Bumi Syam ni adalah bumi di mana umat Islam, kita katakan berat akhlak umat Islam akhir zaman ni. Kalau nak tengok akhlak terbaik itu ada di bumi Syam. Dan hari ni kita dah boleh tengok kan, di Gaza macam mana akhlak mereka. Mungkin sebelum kita tak dedah macam akhlak mereka. Dan sebab hebatnya bumi Syam inilah, maka musuh sangat-sangat berminat untuk mengambil bumi Syam dan menghancurkan, memiliki kesemua bumi Syam, menghancurkan bermula sebelum lagi dekat Syria. Syam mana? Syam tu selain daripada Palestin ada Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, 4 negara. 4 negara adalah Syam. Jadi Syria yang begitu hebat dulu kan, yang begitu kita kata orang Syria baik-baik, lembut. Dan dulu kalau nak belajar bahasa Arab, antara bahasa Arab yang paling dekat dengan Quran adalah bahasa orang Syria. Ke musuh melihat tempat sangat terancam, jadi mereka pun serang dengan mengatakan Syria perang. Orang masa tu kan targetnya nak juga nak membuka ataupun nak membuat propaganda kepada dunia bahawa Islam adalah agama yang ganas. Kan, Islam tu pengganas. Jadi yang diserang tu negara-negara orang Islam dengan membawa fitnah kepada dunia bahawa negara Islam ni selalu perang. Sebenarnya yang menghancurkan negara Islam tu mereka. Dan dia supply senjata-senjata, dan maknanya musuh Islam itulah yang sengaja menghancurkan. Dan Syria hari ni kita tengok macam mana banyaknya pelarian-pelarian Syria berterabur di sekeliling rata-rata kan. Padahal mereka dulu sebuah negara yang indah,
penduduknya lembut. Saya ingat kawan saya dulu yang belajar kat Syria, dia cerita. Dia kata, orang Syria ni, hak dia cerita lah. Orang Syria ni cantik-cantik. Dan baik, lembut gitu. Sekejap ada ni. Dekat Google Meet, hilang suara. Hilang suara yang tadi. Hilang. Saya tukar gadget ni kat Google Meet. Memang setiap kali sedang dalam tempoh blog TikTok ni, saya perasan memang selalu Google Meet ada masalah. Jadi saya tukar ni. Saya tukar. Okey, boleh. Sini jelas. Tapi yang ni tak dengar. Saya tak dengar suara siapa-siapa. Boleh? Ni? Okey. Baik, kita teruskan. Baik, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ni antara tempat yang kita sebut tadi kan, antara tempat yang Nabi Ibrahim sampai itu ke Baitul Maqdis dan makamnya ada di sana. Jadi maknanya kalau kita tengok sebenarnya jarak Mekah dengan Baitul Maqdis tu tak dekat no, lintas negara kan. Tapi Nabi-Nabi ni memang perjalanan dia tu macam tu kan, sekitar tu lah. Dengan kenderaan yang Allah bagi yang maknanya mampu untuk membuatkan kita sampai, sama ada kenderaan tu unta, kenderaan tu kuda ataupun yang Allah sebut sebagai kenderaan tu keldai, baral atau jalan kaki sekalipun. Itulah kehidupan ulama-ulama terdahulu, walaupun tanpa kapal terbang tak ada masalah kan. Dan kalau kita nak faham satu sudut lagi, kekuatan manusia sebenarnya mampu untuk berjalan kaki sejauh itu. Hari ni kenapa lemah? Itu yang salah satu saya sebutkan tadi. Agenda-agenda daripada kuku besi dunia ni kan, yang menguasai kita semua ni, salah satu agenda yang dia dah masukkan kepada kita adalah dalam bab kesihatan. Jadi umat Islam ni, kalau ikutkan umat Islam ni apabila dia melaksanakan kaedah atau cara hidup Islam dengan yang sebenar, menjaga pemakanan, amalan, tambah lagi dengan solat kita sebagai satu yang telah pun dibuktikan secara saintifik sebagai senaman terbaik itu. Maka sudah pasti dan tidak dapat disangkal lagi bahawa umat Islam adalah orang yang paling kuat. Secara fizikal sekalipun, dah dalaman mental kita paling kuat sebab kita ada Allah. Dalam apa jua masalah kita sentiasa bersabar dan kita sentiasa bersyukur. Dan spiritual kita juga kuat, and emosi kita pun kuat. Kita boleh tengok macam mana yang umat Islam di Gaza, yang mereka sangat kuat dari segi emosi, sehingga ada orang meletakkan ada orang buat quotation, kata dalam dunia ni hampir semua barang-barang produk itu made in China, kecuali keberanian itu made in Gaza. Jadi keberanian datang daripada sana, itulah spiritual umat Islam yang sebenar kan. Keadaan spiritual kita, rohani kita juga kuat kalau kita betul-betul mengikut cara hidup Islam, sehingga tidak ada siapa dapat menghalang kita untuk sentiasa dekat dengan Allah SWT. Dan kemudian ditambah lagi fizikal umat Islam juga yang paling kuat sebab makanan kita baik-baik. Kan kita tak ada makanan-makanan yang merosakkan badan. Makanan yang halal itu bermakna makanan itu baik dan sesuai untuk manusia, untuk kita makan. Makanan yang haram bermakna makanan itu akan merosakkan badan kita. Maka sekaligus akan membuatkan umat Islam adalah manusia yang paling kuat secara jasmani, rohani, mental, spiritual, semua kita paling kuat. Dengan itu
musuh dalam keadaan dia nak makan apa saja yang dia suka. Walaupun makanan itu merosakkan badan. Dia nak minum arak, dia nak makan khinzir, dia nak makan semua dan dia nak enjoy hidupnya. Tapi dia tak mahu kita lebih kuat pada dia. Maka macam mana cara dia buat? Dia hantar kepada kita penyakit-penyakit. Tapi ingat, penyakit yang dihantar oleh kuasa kuku besi ini bukan dalam bentuk penyakit yang nampak di mata kasar. Sebab itu salah satu ya juga. Tapi itu kadang-kadang yang sentiasa dikirim tak pernah berhenti adalah penyakit yang berpanjangan. Berpanjangan yang menyebabkan akhirnya badan kita rosak. Yang hari ni kalau kita tengok generasi yang mula hidup selepas daripada tahun merdekanya Malaysia itu badannya jauh lebih lemah daripada generasi yang hidup dan lahir sebelum daripada kita merdeka. Itu kalau nak faham lah, kalau nak cuba faham. Kita mungkin sebelum ni kita kata orang tua dulu orang dulu kuat kan, orang muda-muda sekarang ni lemah, tak kuat gitu kan. Orang akhir zaman, dia bukan kira akhir zaman muda-muda, bukan zaman-zaman lah, bukan cerita zaman-zaman. Tapi ceritanya memang ada musuh yang merosakkan kesihatan badan kita. Tapi tak apa, di sisi Allah, sebab itulah Nabi SAW tu sayang sangat dengan kita, sebab kita ni antara golongan yang sebenarnya tak buat apa-apa pun sentiasa dapat pahala. Sebab kita dalam hidup kita dianiaya sejak kita lahir. Tanpa kita sedar. Ada yang menganiaya kita sejak kita lahir. Dan menjadi orang teraniaya ni doa dia makbul. Kan? Menjadi orang teraniaya, amalan-amalan kita tu pahalanya berlipat kali ganda. Sebab untuk kita beramal itu jauh lebih susah daripada orang yang tidak dianiaya sama sekali. Tapi walau macam mana pun tetap saja kita kena ikhtiar dan berusaha. Kan? Ada maksud lain dan ada isi lain di sebalik perkataan saya, cari sendiri. Baik. Kak Ejin ni ada yang kata Google pun dia orang punya juga kena blok-blok ni, dengan YouTube pun dia orang punya juga, TikTok. Ya, semua dia orang punya. Cuma yang TikTok ni saya nak timbulkan kan. TikTok katanya China punya. Dan China katanya sokong Palestin. Tapi kenapa banyak video-video di-delete oleh TikTok, live-live TikTok kena block oleh TikTok apabila bercakap tentang isu Palestin. Dan saya kena block 5 kali kat TikTok. Itu semua tentang waktu tengah bercakap tentang isu Palestin. Semua berkaitan dengan isu Palestin. Di YouTube pun kena block sebab pakai lagu Hamas tu je kan. Dan kemudian tapi masih ada channel YouTube satu lagi, Cahaya Hati TV. Boleh subscribe yang tu sebagai backup lah. Sebelum boleh kuliah-kuliah saya selama ni semua ada dalam Cahaya Hati TV juga. Dia serentak dengan channel saya. Cuma saya tak iklankan yang Cahaya Hati TV tu. Selalu saya bagi link iklan saya punya TikTok. Saya punya YouTube yang Quratul Ain Fatah Yasin Uqafi. Tapi dah macam ni kena masuk channel lain lah, dah ada alternatif di Cahaya Hati TV. Baik. Jadi maknanya ini keadaan dia. Kalau sebut tentang kesihatan, sebut banyak lagi, semua sudut. Saya bagi tahu semua gitu. Nak carilah kan. Itu termasuklah pemikiran kita yang disetting macam mana kan. Jadi maknanya kita kata tadi kalau kata semua media sosial ni mereka punya, tadi cerita TikTok lah, yang semula TikTok. Baik, kalau TikTok ni katanya China punya dan China sokong Palestin, kenapa dia block? Kenapa dia kenapa dia delete? Ada banyak juga akaun yang kena delete. Akaun-akaun yang aktif sangat dengan isu-isu Palestin ni kena delete. Walaupun kadang-kadang follower dah puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu pun dia tak kira, dia delete je. Kan? Maksudnya kita tak mau dengar, kita bagi tahu kan bahawa untuk selamat daripada golongan munafik, caranya adalah tak usah dengar apa dia cakap tapi tengok apa tindakan dia. Jadi TikTok memang dia cakap, China cakap dia sokong Palestin, tapi tengok apa tindakan dia dekat TikTok tu. Tindakan dia membuktikan dia tidak sokong Palestin. Jadi maknanya mereka menyokong seolah-olah atas dasar yang kita nampak ekonomi lah. Bayangkanlah kalau dia declare dia sokong Israel, habis kena boykot. Memang terbantut terus. Produk dia kilang dia semua boleh tutup. Padahal dia tu memang industri dunia ni memang sangat-sangat bergantung kepada dia lah. Di sana ada macam-macam kilang dan tak mungkin dia akan lumpuhkan ekonomi dia hanya declare sesuatu sokongan yang dia tak untung apa-apa. Dan mereka ni bahkan sifat mereka sendiri tu hampir menyamai kan kaum ni juga kan, hampir menyamai mereka juga.
kan, sifat-sifat yang kita kata sifat-sifat dalam bab perniagaan ni yang selalu menindas orang lain tu sama juga kan. Baik, itu untuk kita buka mata satu kan. Kemudian media-media sosial kita gunakan kan, walaupun kita tahu itu punya mereka, tapi sebab itulah yang paling efektif. Kadang kita tanya, kenapa orang Islam tak ada buka media sosial? Kenapa orang Islam tak menang dalam ekonomi? Kenapa? Baik, sebenarnya jawapannya gini. Orang kafir kalau dia nak buat benda baik, dia tidak ada siapa akan hala. Orang kafir nak buat benda baik, kita sebagai Islam dia akan selalu mengalukan. Dalam Islam kita disuruh untuk biasa menyebar kebaikan dan boleh mengambil kebaikan walaupun datang daripada orang kafir, tak ada masalah. Tetapi kalau orang Islam nak buat kebaikan, maka musuh-musuh kita ada banyak yang sentiasa menghalang kebaikan tu. Jadi sangat susah. Dan misal kata dulu pernah ada yang nak buat media sosial, orang Islam nak buat media sosial. Ada macam-macam cubaan pada musuh untuk menghancur. Memang orang Islam ni kat dalam dunia kalau berjaya buat kebaikan, sama ada satu, kebaikan bukan kebaikan sebenar sebab musuh tancurkan, ataupun dia telah pun betul-betul kuat power sehingga dia dapat memudahkan tipu daya musuh. Itu je. Orang Islam dia macam tu. Jadi sangat mencabar untuk kita buat benda baik kat dalam dunia ni. Ambil contoh gini, masa zaman Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah pernah nak bina satu projek besar, nak bina kereta api daripada Turki sampai Madinah. Jadi Turki ke Mekah, Madinah gitu. Naik kereta api. Dan stesen kereta api dia masih ada kat sana kalau tengok. Dia jadi muzium sekarang. Dan saya sempat pergi hari tu, memang binaan-binaan Turki. Baik. Jadi bila nak bina kereta api tu, beberapa kali diletupkan oleh British. Meletup dengan ada manusia dalam kereta api tu. Kan macam tu lah kita kata, maknanya nak buat benda baik, ada musuh yang benci, musuh yang tak mahu tengok kejayaan umat Islam. Memang musuh tu ada disebut dalam Quran kan. Kita memang ada musuh. Sebab tu jangan santai hidup ni. Ada musuh. Bila ada musuh maknanya kita kena sentiasa waspada, dan sebenarnya kaedah dia gini. Tak usah duk fikirlah siapa musuh kita, apa musuh ni nak buat, apa tu sebenarnya musuh ni nak gitu. Tak usah duk fikir pasal mereka. Mereka memang akan sentiasa musuhi kita sampai kiamat. Tak apa. Yang penting kita. Apa tindakan kita? Yang penting kita. Yang mereka tak mahu ialah kita berjaya. Yang mereka tak mahu ialah kita dekat dengan Allah. Yang mereka tak mahu adalah kita menjadi bangkit semula menjadi sebuah tamadun Islam dunia. Maka itulah yang kita lakukan. Berhenti buat maksiat. Kan? Semangat untuk melakukan ibadah. Tambahkan ibadah dari semasa ke semasa. Kita tak mahu dari kanak-kanak sampai ke kanak-kanak tua. Ibadah kita sama je. Solat 5 waktu cukup-cukup, tak pernah ditambah dengan solat sunat. Puasa bulan Ramadan cukup-cukup, tak pernah tambah dengan solat sunat. Dan sedekah-sedekah kita ni kalau terpaksa je. Kalau tak ada orang paksa, tak bagi dah. Orang paksa pun tak bagi juga. Itu ibadah kanak-kanak. Maknanya inilah kerja kita. Meningkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT. Membuang sifat malas. Kita tak mahu juga kalau kanak-kanak bangun tengah malam pergi tandas je, lepas tu sambung tidur. Yang kanak-kanak dewasa tak boleh macam tu dah. Kan? Kita kena bangun solat paling kurang minimum 2 rakaat. Nak solat sampai pejam-pejam mata pun janji solat. Mungkin peringkat permulaan kita kata berat, susah, tak apa. Yang penting kita buat. Lama-lama Allah akan mudahkan kalau kita betul-betul ikhlas, insya-Allah. Tu je kerja kita. Tak usah duk fikir tentang apa yang musuh nak buat. Kanak-kanak tua, betul. Saya sebut kanak-kanak tua sebab ialah ibadah kita macam kanak-kanak tapi umur dah tua. Baik. Baik, kita tengok balik tafsir kita. Sebenarnya ayat yang kali ni dalam tafsir Ibnu Kathir, dia gabungkan agak panjang ni dan tafsiran juga agak panjang. Mungkin kita tak ambil semua ayat 125 sampai 128. Terlalu panjang. Kita ambil satu-satu dulu. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 125 kita ambil dulu. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas wa amnau wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan sebagai tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat solat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin. Dan untuk menyucikan, hendaklah kamu menyucikan rumahku
bagi orang-orang yang tawaf wal akifin dan i'tikaf wal ruka'is sujud dan juga orang yang rukuk dan sujud. Ayat 125 ni maksud sepenuhnya, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan sebagai tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat solat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, hendaklah kamu menyucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud. Baik, kita tengok dulu potongan ayat ni. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, baca kat bawah tu, ayat, potongannya ialah, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Iaitu potongan dia, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. Ingatlah ketika kami jadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Dan Al-Awfi mengatakan dari Ibnu Abbas, dia berkata, mereka tidak boleh datang ke sana untuk memenuhi hasratnya semata lalu pulang, kemudian kembali lagi. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad yang sampai kepada Ubdah bin Abi Lubabah ihwal firman Allah, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia, dia berkata, seseorang tidak boleh meninggalkan Baitullah sedang dia hanya memenuhi hajatnya semata di sana. Ya, alangkah indahnya ungkapan penyair yang memuat makna tersebut. Ungkapan itu disajikan oleh Al-Qurtubi. Dia syair, syair bawah ni. Baitullah dijadikan tempat berkumpul bagi mereka. Di sana tiada waktu untuk memenuhi hasrat. Baik, kandungan yang dapat ditafsirkan dari ayat ini ialah bahawa Allah Ta'ala mengingatkan ihwal kemuliaan Kaabah dan beberapa dan perkara yang dijadikan sebagai sifat Baitullah secara hukum. Dan ketetapan yang di antaranya ialah sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Tempat yang digandrungi, kan? Digandrungi maknanya menjadi tumpuan gitu. Dan diminati oleh jiwa serta tidak boleh digunakan untuk memenuhi hasrat. Walaupun setiap tahun seseorang datang ke sana untuk memenuhi panggilan Allah, hal itu lantaran doa Ibrahim AS dalam firman Allah, jadikanlah hati manusia menggandrungi mereka. Ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Menggandrungi maksudnya menyukai ataupun ada rasa nak bertumpu gitu, bertumpu di sana. Baik, jadi di sini kalau kita tengok balik yang pertama sekali Ibnu Abbas kata, maksudnya mereka tak boleh datang ke sana untuk memenuhi hasrat semata lalu pulang kemudian kembali lagi. Jadi maksudnya ialah, maksud daripada potongan ayat, dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia, maksudnya kita ni kalau pergi Mekah, tak boleh tujuan semata-mata nak tunaikan keinginan kita. Contoh keinginan ni shopping. Jadi pergi sana tu tujuan utama shopping. Awal-awal lagi dah bawa beg besar-besar sebab nak shopping. Baik, tak boleh ke shopping? Boleh. Boleh. Tapi bukan tujuan utama. Memang ada orang yang tujuan utama shopping. Jadi bila dia tanya, dia pula memang duduk kat sekitar orang-orang yang macam tu. Bila misalnya dia nak pergi Mekah, dia tanya kawan-kawan ada nak pesan apa-apa? Pesan jubah satu. Ada yang tanya lagi nak pesan apa-apa? Pesan kayu siwak. Ada lagi. Maknanya pesanan dia tu dalam bentuk semua objek-objek yang kita perlu pergi shopping. Akhirnya 20 orang dia tanya pesan apa, 20 barang dia dapat nak kena pergi shopping. Kadang-kadang dengan persekitaran manusia yang macam itulah yang akhirnya memberikan kita impak, memberi impak kepada kita, akhirnya main setting kita shopping. Padahal tak boleh pergi ke sana dengan tujuan shopping. Dengan tujuan selain daripada nak beribadah kepada Allah, sebab yang membuatkan kita sampai sana adalah daripada doa Nabi Ibrahim AS sendiri. Jadi ada doanya yang Nabi Ibrahim lepas bina Kaabah, kita tengok perenggan tadi yang kita baca last tadi kan, doa Nabi Ibrahim yang disebut, jadikanlah hati manusia menggandrungi mereka, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Jadikanlah hati manusia suka untuk datang kepadanya gitu kan. Untuk jadikanlah hati-hati manusia ni memberi perhatian kepada Kaabah, dan kemudian kita nak pergi sana gitu. Dan daripada doa Nabi Ibrahim itulah kita ada rasa keinginan untuk ke sana, dan dari situlah Kaabah tak pernah sepi. Cuma saya ingat satu perkara lah yang kita kena
kena sedar kan, insaf dan bertaubat kepada Allah. Bahawa selama ini kita telah pun lalai terhadap Masjidil Aqsa. Dan sebelum ni orang sebut. Saya sendiri secara peribadi pun bertaubat jugalah, minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku juga lalai daripada hadis Nabi SAW. Memang ada hadisnya. Jadi Nabi kata apa? Janganlah kamu bersusah payah untuk bermusafir ataupun pergi merantau, berjalan ke mana-mana, melainkan ketiga masjid. Iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tiga ni dia sebut. Hari ni kita tengok orang Malaysia, sebelum-sebelum ni pun sama. Pergi ke Itali boleh, ke London boleh, ke negara-negara yang jauh itu dengan kos yang sangat mahal boleh. Tapi tak ada rasa nak pergi Masjidil Aqsa. Walaupun dalam masa yang sama sebenarnya, semenjak pendudukan Israel tahun 1948, mereka memang membuatkan suasana. Yang pertama sekali dibina Masjidil Aqsa tu, dan Masjidil Aqsa dibiarkan dalam bentuk yang sangat suram, buruk, dan kemudian dibina Dome of the Rock, Dome of the Rock yang kita anggap itulah Masjidil Aqsa. Dia nak mengaburi mata dunia supaya kita salah pandang. Hari ni kita pandang yang kubah emas itulah yang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa sebenarnya kubah hijau. Dan hijau kelabu macam itulah, memang agak tak kalau kita tengok tu macam bangunan lama gitu. Ada sengaja supaya kita silap pandang. Sebab nanti bila orang dah tak pandang Masjidil Aqsa yang sebenar, plan dia ialah dia nak runtuhkan, dia akan runtuhkan, dan dia dah ada plan dah. Dia akan hancurkan Masjidil Aqsa yang sebenar dan dia nak bangun Haikal Sulaiman. Yang dia dakwa kata Haikal Sulaiman ada di bawah Masjidil Aqsa. Dan sekarang ni foundation Masjidil Aqsa dah sangat lemah sebenarnya. Di bawah tu dah digali lubang-lubang, macam-macam lubang dah. Berlubang-lubang lah bawah Masjidil Aqsa. Sebenarnya kalau ikutkan arkitek ada yang sebut, sebenarnya kalau ikutkan dengan lubang-lubang tu, Masjidil Aqsa dah runtuh dah. Dah teruk dah keadaan kat sana. Jadi kita sepatutnya bertaubat, minta ampun pada Allah. Kelalaian kita jugalah yang menyebabkan Palestin sekarang macam ni. Kalau ibu-ibu kelalaiannya apa? Pernah tak kita didik anak-anak lelaki kita untuk solat berjemaah di masjid? Apalagi yang subuh. Takut-takut maknya pun bangun subuh lewat. Ayah dia biarlah, ayah dia bukan bawah didikan kita. Ayah tu yang patutnya mendidik anak lelaki tu. Kalau ayah tu dah lalai, tak apalah, dah biarkan dia. Biar. Kita boleh je nak didik suami, tapi dia tidak semudah mendidik orang bawahan kita, dan pertanggungjawaban dia beza. Jadi kalau dengan suami ni kita boleh bagi tahu, kita boleh doakan, kita bolehlah buat sesuatu, tapi tak boleh dengan cara yang lebih tegas gitu. Sebab dia pemimpin kita. Tapi kalau dengan anak boleh. Boleh dengan cara yang lebih tegas itu kan. Misalnya dia tengah tidur, kita boleh tarik dia, wudukkan dia. Tak boleh wuduk. Dia kena wuduk sendiri. Tak suruh dia wuduk, kita bawa juga sampai ke masjid, kita dokong ke, kita tolak ke. Maknanya kita boleh buat kalau untuk anak kita. Itu untuk kebaikan dia. Bukan kita maksakan benda yang menyakiti dia, tak. Nanti bila dia dewasa, dia akan sangat berterima kasih kalau kepada ibu yang macam tu. Ada tak kita didik anak kita? Kalau hari ni masih ada lagi anak-anak kita yang tak pandai baca Quran, Masya Allah, itu dosa kita. Kita tak pandai, belajarlah sekarang. Masih sempat ni, selagi masih hidup. Tak kira kata lidah dah kerah ke apa ke, tak apa. Yang penting kena baca. Itu antara agenda juga yang dijauhkan oleh penjajah kuku besi tu. Dia nak buat kita supaya jauh daripada Quran. Sebab kalau umat Islam dekat dengan Quran, maka dia akan hancur. Macam mana yang berlaku kat Gaza. Dan dia merasakan Gaza ni lah satu-satunya tempat yang sangat mengganggu mereka untuk menguasai dunia. Sangat mengganggu sebab orang Gaza terlalu kuat berpegang dengan Quran. Terlalu kuat kefahaman dia tentang Islam. Yang ni yang dia tak mau. Jadi hari ni bila dia tak kacau kita, jangan lega. Taubatlah pada Allah. Apa kesalahan kita sehingga musuh memandang kita ni okey? Sepatutnya kalau musuh pandang kita bahaya, itu baru kita betul. Lepas tu kalau kena blok ni, Alhamdulillah gitu kan. Maknanya dia merasa kita ni bahaya lah. Sampai dia nak blok kita. Kalau dia rasa kita ni okey, itu yang bahaya sebenarnya. Maknanya di sisi Allah kita macam mana gitu. Dan Islam ni tidak cukup sekadar jadi baik saja. Seorang-seorang, apalagi baik seorang-seorang. Islam ni kita kena baik diri sendiri, baik juga, membuatkan orang lain keliling kita baik juga. Dan kita menjalankan tanggungjawab kita, amar makruf, nahi mungkar. Biasa kalau amar makruf, orang okey lagi. Ajak orang kepada kebaikan, okey, orang boleh terima lagi. Tapi kalau nahi mungkar, mula mencegah kemungkaran, sini orang akan mula marah. Itulah yang kena blok dekat
media sosial ni bukannya time kita tengah duk ajak orang sabar, ajak orang solat, yang tu orang tak block. Block ni bila kita mula menyuarakan berkenaan dengan isu Palestin ni yang dalam bentuk maknanya kita mula memberi ancaman lah kepada musuh Allah. Situ barulah mereka mula merasa terancam. Baik, jadi itu tugas kita. Yang sekarang ni bila cerita Kaabah, okey Kaabah ni penuh. Ni yang kita nak taubat pada Allah, kita tak pandang Masjidil Aqsa sebelum ni, kita pandang dia sekadar, oh itu Masjidil Aqsa, gitu je. Kan? Tapi hakikatnya Nabi suruh solat ketiga masjid. Jadi sepatutnya kalau siapa yang buat umrah, package umrah, ni yang memang travel ke, memang buat package umrah, kadang-kadang kan ada kan umrah yang package dia, package Turki, package pergi, ada pula sampai ke London. Kan, tak kat Malaysia tak biasa dengar lagi. Package pergi piramid, kan, pergi Mesir, padahal piramid tu tak sunnah pun untuk kita ziarahi. Kan? Dia tempat orang yang dimurkai Allah. Kan? Dalam piramid tu ada kubur. Kubur keluarga-keluarga Firaun. Jadi apalagi nak masuk dalam tu lagilah sangat tak digalakkan untuk masuk dalam tu. Kan? Baik, jadi maknanya itu kan jarak dia dah lebih kurang je dengan Masjidil Aqsa. Jadi kalau yang buat umrah tu memang sebaiknya Masjidil Haram, Mekah, Madinah, Palestin. Jadi cuba bayangkan kalau Masjidil Aqsa tu ramai, penuh sesak dengan orang Islam sebagaimana Mekah dan Madinah. Sebagaimana Kaabah dan juga Masjid Nabawi. Maka orang kafir tak akan berani ambil Masjidil Aqsa macam tu saja. Tapi sebab dia tengok sunyi, sepi, tak ada orang, maka mereka mula berkuasa. Dan mereka sebenarnya mewujudkan suasana tu. Suasana supaya orang Islam takut nak pergi. Antaranya yang sebelum ni kita biasa dengar orang tengah solat Jumaat ditembak beramai-ramai. Menyebabkan kita rasa takut nak pergi. Kan? Dan mudah-mudahan kan, Allah bagi kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam yang Abu Ubaidah dah menyebutkan, dia kata jaga wuduk kamu. Ni antaranya kita nak jaga wuduk. Tapi cuma ada ungkapan sambungan, dia kata jaga wuduk kamu, kalau kamu batal wuduk, wuduklah semula. Kalau batal wuduk, wuduk semula. Sebab tidak lama lagi kita akan dapat solat di Masjidil Aqsa beramai-ramai. Itu satu kata motivasi yang sangat optimis. Tapi sebenarnya ambil wuduk ni termasuklah nak menjaga keimanan kita. Orang yang sentiasa berwuduk, menjaga wuduknya, itu insya-Allah InsyaAllah sangat terjaga dari sudut kalaulah kita mati dalam keadaan berwuduk, itu termasuk husnul khatimah. Kemudian orang yang sentiasa menjaga wuduk ni juga Allah jaga emosi kita. Kita kalau emosional sangat pun dia tidak melampau. Kita kata nak buat macam mana, asyik berangin je. Cuba muhasabah balik kenapa asyik berangin. Ada kesilapan pada kita tu. Kan kita kata dah tak sihat. Sebab nak salahkan apa pun keadaan yang pernah berlaku dalam hidup kita, salahkanlah. Tapi di sisi Allah, Allah lebih tahu betul ke itu yang salah ataupun kita yang tidak menjaga diri kita. Kadang-kadang makan terlalu banyak juga perut berangin. Makan kita ni sebenarnya 6 kali sehari itu terlalu lebih-lebih. Terlalu sangat-sangat. Gitu. Sebab keperluan makan bagi manusia, mungkin kalau tanya doktor ada banyak sangat pendapat. Tanya orang yang ada dalam bidang kesihatan, terlalu banyak pendapat-pendapat tentang makan ni kena berapa kali, ada puasa IF dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi saya lebih suka kembali kepada wahyu. Sebab yang wahyu ni tak pernah berubah. Yang wahyunya ialah kewajipan nafkah suami kepada isteri untuk minimum sehari bagi makan ialah 2 kali. Suami wajib bagi makan pada isteri minimum 2 kali sehari. Adapun kalau kita puasa juga kita makan 2 kali sehari, waktu sahur dan buka puasa. Maka ambil yang tu lah, itu kan daripada wahyu. Maknanya memang keperluan makan kita ialah 2 kali sehari. Yang lebih tu buang. Mulalah buang daripada sekarang. Kalau boleh sekaligus buang 4, tinggal 2 je, itu bagus lah. Tapi takut terkejut lah. Lepas tu kelaparan. Jadi macam lagi teruk pada orang Gaza yang tak dapat makanan. Sebab dah biasa makan tengah-tengah malam. Yang pertama wajib off yang malam. Dia dah buang terus. Sekarang juga. Cuma sebab sekarang bukan malam kan. Malam ni. Dan buang terus. Yang start daripada matahari dah terbenam tu dah tak payah makan. Yang tu yang kita buang dulu. Dan lepas tu yang lain-lain tu buanglah pelan-pelan. Sampai tinggal 2 je. 2 atau 1. Tapi kalau kita makan 2 kali sehari. Sebab tu kalau kita kata orang Gaza, orang Palestin tak dapat makan apa semua tu. Sebenarnya kalau makan 2 kali sehari atau sekali sehari, makan tu bukan masalah yang terlalu besar lah bila keadaan macam tu.
Dan sekali makan pula tak perlu banyak kan kalau setakat sepinggan nasi sehari. Tu kalau kita nak bina kekuatan. Tambah-tambah akhir zaman bila kita kata musuh menghantar penyakit kepada kita termasuk dalam makanan kita. Kita tahu kan makanan kita ni dah disuntik macam-macam kan. Bajanya pun chemical macam-macam. Kalau sayur pun dah disembur macam-macam. Itu semua adalah untuk merosakkan, semuanya merosak-rosakkan kesihatan kita. Termasuk dalam apa pokok-pokok tanaman, buah-buahan ke sayur-sayuran ke herba-herba kita pun yang asalnya elok, itu dah disuntik-suntik juga dengan DNA, dengan macam-macam. Yang tujuannya adalah supaya mereka untung satu sudut, nak dapat keuntungan lebih. Sampai ayam pun, ayam ni sebenarnya bagus. Kan? Ayam tak berpenyakit, tapi hari ni kita kata ayam tak elok sebab apa? Bukan ayamnya yang masalah. Ayam yang dicipta tu, yang disuntik macam-macam, yang digemukkan, yang dicepatkan pertumbuhan dia, ayam tu yang tak elok. Lepas tu kalau nak makan yang ayam yang elok, ayam kampung, tu pun bukan ayam kampung yang dibela. Ayam kampung yang liar. Yang makan cacing, ayam kampung tu, yang kaih-kaih tanah tu yang berlari satu kampung tu, ayam tu yang paling sihat. Itu baru betul-betul makanan semula jadi. Jadi kita ni walaupun nak makan makanan semula jadi, makanan semula jadi kita pun dah tidak semula jadikan. Sampai kita sangat susah untuk selamat daripada semua tu. Sampai akhirnya memang Nabi sebutkan akhir zaman ni orang yang paling selamat ni adalah orang yang duduk jauh daripada bandar dan kemudian tanam pokok sendiri, bela binatang sendiri. Makan apa yang kita tanam dengan bela tu je. Itu je boleh selamat. Kan? Itu pun bukan terus juga sebab kalau misal kata kita tanam serai tu dah disuntik DNA. Bila kita tanam DNA tu belum hilang. DNA tu akan hilang setelah berapa generasi kita tanam pokok tu. Jadi maknanya take time jugalah untuk first time kita tanam masih lagi terkena juga DNA tu. Lepas tu dah mati pokok tu jangan pergi ambil serai beli lagi gitu. Kan? Serai yang kita tanam tu lah kita tanam lagi. Sampailah DNA dia hilang. Susah tu, susah. Tak apa, kita tak dituntut sangat pun untuk yang itu. Kan kita hanya dituntut asalkan makanan tu halal. Cuma ni nak cerita betapa complicatednya hidup kita di akhir zaman ni. Kan? Dan sebab itulah kita kena lebih banyak struggle, lebih banyak berusaha kan untuk tetap dapat menjalankan tanggungjawab kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Baik. Ni tadi berkenaan dengan doa Nabi Ibrahim untuk orang ramai ke Kaabah. Baik, kemudian perenggan seterusnya Allah menyifati Baitullah sebagai tempat yang aman. Barang siapa yang memasukinya, dia akan aman. Walaupun dia melakukan suatu perbuatan lalu masuk ke sana, maka dia akan aman. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, maka amanlah dia. Itu surah Ali Imran ayat 96 hingga 97. Dalam ayat yang mulia ini, Allah mengingatkan akan makam Ibrahim dan perintah solat di dekatnya. Dia berfirman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat solat. Ini potongan ayat yang tadi kita baca. Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat solat ni daripada potongan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Baik, jadi ini makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni kita tahu, kita semua tahu. Di Kaabah tu ada yang sekarang ni bentuk dia dah tutup dengan emas, dengan apa namanya, kaca tapi ada macam warna emas lah, warna emas. Dalam tu ada tapak kaki. Tu mungkin kita tanya, kenapa makam Ibrahim? Ingatkan kan kita selalu kalau makam-makam ni kubur. Kenapa makam Ibrahim tu tapak kaki? Baik, makam sebenarnya maksud dia ialah dari segi bahasa Arab daripada perkataan qama. Qama yaqumu maqaman. Maqam tu maknanya qama berdiri. Makam ni ialah tempat berdiri. Jadi itu asal makna dia. Tempat kita berdiri itulah dipanggil makam. Bukan tempat kita baring, kubur. Cuma tak tahu di Malaysia kenapa kubur-kubur dinamakan sebagai makam. Jadi asalnya makam ni yang betulnya yang makam Ibrahim tu. Bukan kubur. Tempat kita berdiri itu makam. Jadi kalau kita misalnya duduk kat rumah kita tu, kita selalu berdiri dekat depan, misalnya depan meja, depan ataupun kalau ibu-ibu selalu berdiri kat depan sinki tu.
Itulah makam kita gitu. Makam depan siki tu. Tempat kita berdiri tu. Itu maksud makam. Jadi di sini ayat ni menunjukkan bahawa sunnah untuk kita solat depan makam Ibrahim. Jadi kalau pergi Mekah sana, umrah ke ataupun solat di Masjidil Haram tu, lepas kalau ikut kan, kalau umrah atau haji, lepas kita tawaf, habis selesai tawaf Kaabah, sunat kita pergi cari kalau boleh betul-betul dekat makam Ibrahim, tapi biasanya orang ramai kat situ. Jadi kita pergi jauh sikit, tapi yang kiblat kita tu kita akan menghadap makam Ibrahim dan Kaabah gitu. Yang lurus dengan makam Ibrahim dan Kaabah. Sejauh mana pun tak apa. Yang penting, yang paling afdal ni Kaabah, kemudian ni makam Ibrahim, okey ni kita solat. Dekat makam Ibrahim boleh, jauh sikit, tak apa. Tapi yang penting dia punya lurus dia macam tu. Makam Ibrahim dan kemudian Kaabah. Berbanding kita nak juga solat dekat dengan makam Ibrahim tapi ke tepi-tepi. Dia tak lurus dengan makam Ibrahim. Kan? Jadi yang sunatnya yang lurus terus dengan makam Ibrahim. Maknanya kalau kita berdiri tu, depan mata kita tu kita nampak makam Ibrahim dan nampak Kaabah. Kan? Baik. Ni kita cerita ada orang dia pergi umrah kan. Tambah orang kaya-kaya kan. Kadang-kadang bila ada masalah sikit pergi umrah. Bila rasa sedih-sedih sikit, healing kat Mekah umrah kata. Satu sudut baik lah kan, daripada dia pergi healing kat London, Itali, lebih baik kat Mekah ada umrah, pergi umrah. Tapi ini adalah termasuk dalam memenuhi tujuan peribadi. Jadi tujuan peribadi dia bukannya untuk ibadah, bukan untuk ziarah, bukan untuk kerana Allah gitu. Ada tujuan peribadi lah, healing kan. Ada tujuan nak menyenangkan hati sendiri gitu kan. Jadi yang ini semua termasuk dalam tujuan-tujuan peribadi yang tidak dibolehkan. Tak boleh tu maksudnya berdosa ke? Tak, cuma tak dapat pahala. Habis tak payah pergi ke kalau tujuan bukan ibadah. Pergi je lah. Senang kan. Baik. Kita tengok pada peringkat seterusnya, para mufassir berikhtilaf mengenai makam mana yang dimaksudkan. Menurut Ibnu Abi Hatim, dengan sanad yang sampai kepada Ibnu Abbas, maksud makam dalam firman Allah, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat solat. Ialah seluruh tanah haram. Ini ada pula seluruh tanah haram, satu pendapat. Tanah haram ni maknanya Mekah dan juga Mekah kan. Dari Abi Hatim dikatakan pula bahawa yang dimaksud dengan makam pada ayat ini ialah makam Ibrahim yang berada di masjid. Ini pendapat yang kedua. Jadi ada pendapat ni, yang pertama tadi Ibnu Abbas kata seluruh Mekah. Pendapat yang kedua Abi Hatim kata makam tu dalam yang ada di masjid. Dan pendapat lain pula mengatakan bahawa makam Ibrahim adalah seluruh keseluruhan ibadah haji. Yang benar, kita ambil dia punya yang benarnya, tadi tiga pendapat ni. Yang betulnya adalah yang dimaksud dengan makam Ibrahim ialah sebuah batu di mana Nabi SAW solat sunat tawaf 2 rakaat di belakangnya. Jadi batu itulah batu yang jadi tapak kaki Nabi Ibrahim tu. Okay? Ini perbezaan pendapat je. Kita cuma baca je dan ambil maklumat ni. Tapi ke mana pun dah betul lah yang selama ni kita yang kita sebut tadi, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Al-Bukhari meriwayatkan dari Nabi SAW, dari Anas bin Malik, dia berkata, Umar ibn Khattab berkata, saya memohon persetujuan kepada Tuhanku mengenai 3 perkara. Atau aku memohon Tuhanku menyetujuiku dalam 3 perkara. Saya, iaitu Umar berkata, wahai Rasulullah, andai kata engkau menjadikan sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat solat, maka diturunkanlah ayat dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim sebagai tempat solat. Baik, ini sebab nuzul. Sebab nuzul. Maksudnya, kenapa ayat ni tiba-tiba turun yang bagi tahu dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat solat, itu daripada kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar tu pernah jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, jadikanlah makam Ibrahim ni sebagai tempat solat. Ya. Dan sebahagian daripada makam Ibrahim jadi tempat solat. Maka turunlah ayat memerintahkan makam Ibrahim tu untuk dijadikan tempat solat. Untuk kita solat menghadap dengan makam Ibrahim. Baik. Dia gini sebenarnya, dia tiba-tiba cerita Sayyidina Umar ni kenapa? Sebab gini, Sayyidina Umar ni adalah sahabat yang sangat hebat. Sehingga kan ada beberapa doa ataupun permintaan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab ni, itu dimakbulkan dalam bentuk turun ayat. Kerana doa Sayyidina Umar gitu. Turun ayat
yang menyetujui apa yang Saidina Umar setujui tu. Jadi itu antara kelebihan Saidina Umar Al-Khattab. Jadi ada beberapa perkara yang maknanya Saidina Umar Al-Khattab suka, Saidina Umar Al-Khattab teringin benda tu untuk berlaku, maka turun ayat. Antara lain termasuk juga turun ayat hijab. Itu juga ada doa daripada Saidina Umar dan permintaan daripada Saidina Umar kepada Nabi. Dia cakap dengan Nabi, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau wanita ni berhijab," gitu kan. Dan turunlah ayat tu gitu, kan. Sebab Saidina Umar rasa macam uh, yelah daripada keimanan Saidina Umar Al-Khattab, dia nampak benda tu sebagai satu yang sangat baik. Dan Allah SWT menurunkan ayat menunjukkan bahawa Saidina Umar Al-Khattab ni punya pemikiran itu selalunya datang daripada cahaya iman dia. Bukan daripada nafsu-nafsu. Bukan daripada hawa nafsu. Pasal Saidina Umar Al-Khattab ni lah, saya ada kuliah dengan Banduan Penjara kan hari Jumaat baru ni. Itu yang antara perkara yang saya bawakan, tapi saya perlu bagi tahu juga kepada semua kan. Kita kena ingat kadang-kadang kita memandang orang kalau dah jadi banduan, dah pernah masuk penjara, kita pandang negatif. Sebenarnya ingat Nabi SAW kata, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam. Siapa yang waktu jahiliyah dulu dia baik, maka waktu Islam dia juga akan jadi baik. Maksudnya, contoh masa zaman jahiliyah dulu, dialah tukang belanja orang minum arak. Maka bila dia masuk Islam, dialah tukang belanja orang infak. Dialah orang yang paling rajin infak. Maksudnya, orang kalau dah pernah buat satu kesalahan yang besar, orang yang, maksudnya dia tu, biasanya gini, orang kalau dia hebat, dia kalau jatuh teruk juga. Jadi kalau saya bawakan kepada mereka, saya bagi tahu bahawa Saidina Umar Al-Khattab tu sebelum Islamnya, itu antara yang paling berkeinginan membunuh Nabi. Kan? Kita tahu kan, adik perempuan dia pun sanggup ditampar sampai berdarah. Sampai berdarah pipi adik perempuan dia. Dan hobi dia ni bergusti, lawan gusti sebelum daripada Islam dan tak pernah dikalahkan. Boleh bayangkan dahsyatnya keadaan Sayyidina Umar Al-Khattab ni. Sehingga Nabi SAW tu berdoa pada Allah, "Ya Allah, Islamkanlah salah satu daripada dua Umar." Dua Umar tu siapa? Yang pertama Umar Al-Khattab, yang keduanya Umar bin Hisham. Pernah dengar Umar bin Hisham? Umar bin Hisham ni nama glamour dia Abu Jahal. Abu Jahal baru kenal kan? Baik. Umar bin Hisham ataupun Umar bin Al-Khattab. Nabi minta pada Allah dan Nabi kata, dan kuatkanlah Islam. Kuatkanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar ni. Maksudnya, sikap yang sangat menakutkan ni, yang boleh berfikiran nak bunuh orang, boleh ganas, boleh kita kata, sifat Sayyidina Umar sebelum pada Islam. Abu Jahal pun macam tu juga. Itu masih saudara dengan Nabi kan, Abu Jahal. Maksudnya ada satu kekuatan pada mereka. Yang mana kekuatan dan kehebatan ni bila kita salurkan ke jalan yang benar, dia akan jadi kekuatan kepada kebenaran. Jadi maksudnya orang yang pernah buat jenayah yang berat, besar, maksudnya mereka ada satu kelebihan pada sifat keberanian dia, pada sifat kecerdikan dia, otak dia guna otak kan. Orang kalau buat jenayah ni kan, kalau dia tak pakai tenaga, dia pakai otak. Kalau tak pakai otak, dia pakai sifat kesetiaan, setia kawan. Kan? Kalau tidak dia pakai ada sifat-sifat yang menjadi kelebihan. Kesungguhan dia, kan? Kesungguhan kena bersungguh-sungguh juga tu buat jenayah. Keberanian, tak takut dengan risiko gitu. Kan? Maka semua ini kalau disalurkan kepada jalan kebaikan, mereka boleh jadi lebih hebat daripada orang lain. Kan? Orang lain yang kalau nak buat apa-apa benda asyik takut-takut, nak naik kuda pun takut-takut. Dia tak ada takut-takut nak mencuri, merompak, pecah rumah orang, tak fikir apa, buat terus. Kan? Jadi kalau disalurkan kepada jalan kebaikan, dia akan lebih hebat daripada orang lain. Dari sudut tak takut-takut. Dia berani. Dia berani, tak fikir banyak. Kalau nak buat satu benda tu, yang penting kita bagi panduan. Ini benda yang betul, maka dia akan buat dengan lebih hebat daripada orang lain. Jadi itu prinsipnya. Kita bantulah kan, bantu supaya mereka ni dapat hidayah gitu, dapat ada di atas jalan yang betul, maka sifat kelebihan yang mereka ada tu akan mereka gunakan di jalan yang betul. Orang cerdik pun mencuri cerdik, kan? Orang menipu cerdik. Tapi dia salah guna gitu. Cuba kalau cerdik tu guna macam dekat Gaza tu, pejuang-pejuang kat Gaza tu mereka buat senjata sendiri tu kan kena cerdik tu, bukan cerdik biasa-biasa tu, genius. Dan itu yang buat kadang-kadang saya rasa macam ya Allah bahagianya duduk kat sana. Duduk kat sana jauh lebih bahagia daripada kat tempat kita yang terjajah ni. Yang kita tersekat untuk bercakap satu kebenaran, yang kita tersekat untuk mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Kita
kalaulah kita semua tahu betapa banyaknya ajaran Islam yang betul-betul disekat, diblok, dihentikan, bahkan ditutup, dizip rapat-rapat daripada pengetahuan umat Islam sendiri. Itu sangat menyedihkan. Sangat menggurus hati dan perasaan ini. Dan alangkah indahnya hidup penduduk di Gaza ketika mereka betul-betul merdeka. Merdeka untuk melaksanakan segala perintah Allah SWT. Itu kemerdekaan yang sebenar. Sebab itu penjajah merasa itu satu-satunya tempat yang dia belum dapat jajah. Maka dia lakukan benda macam tu. Kan? Dia bunuh beramai-ramai itu untuk dia jajah tempat tu. Kita dia dah berjaya jajah. Kan? Jadi sekarang yang kita boleh buat mungkin kita tak dapat nak, kita tak ada kuasa untuk mengubah semula. Dan kita tahu mana-mana pun dalam dunia ni kalau ada sampai tiba-tiba naiknya seorang pemimpin yang tidak bersama dengan mereka, maka dia punya jalan hujungnya adalah mati. Macam mana yang pernah berlaku kat Mesir. Ikut pilihan raya. Jadi pilihan raya ni macam untuk mengamburi mata je. Ikut pilihan raya, kalau menang Mesir kan, ingat lagi, Saddam Morsi, kejap je dia naik. Itu daripada Ikhwanul Muslimin. Menang pilihan raya. Tiba-tiba digulingkan dan dibunuh oleh tentera dalam negara dia sendiri. Tentera yang sepatutnya membela negara dan ikut cakap presiden kan sepatutnya. Kenapa tiba-tiba boleh menggulingkan presiden? Itu boleh tanya kita masing-masing. Fikir. Kita nak suruh fikir. Saya tak payah cakap. Benda tu berlaku di seluruh pelosok dunia. Baik, kemudian di Gaza ni sama. Hamas adalah parti politik. Jadi dia punya pejuang dia tu bukan Hamas. Hamas ni sebenarnya parti politik. Parti politik yang telah pun masuk pilihan raya di sana, di Palestin dan dia menang. Jadi bila dia menang pilihan raya, maka dia jadi pemimpin. Sepatutnya dia jadi pemimpin Palestin tapi Israel tak boleh terima. Maka dia nak hapuskan Hamas ni sedahsyat-dahsyatnya. Tapi rupanya satu kehebatan yang kita kena ingatlah bahawa perlunya ada sayap militer. Militer ini sangat perlu. Kan? Jadi setiap daripada parti politik di Palestin itu ada sayap militer dia. Jadi sayap militer Gaza itu namanya Al-Qassam. Gaza pula Hamas ya, Hamas. Sayap militer dia nama dia Al-Qassam. Jadi sebab tu mereka serang habis-habisan sebab sekarang ni bila Hamas menang kan, dan dia nak jatuhkan tak dapat-dapat sehingga akhirnya Hamas pula boleh memerintah Gaza. Jadi seolah-olah macam Gaza tu satu kerajaan lain gitu kan, yang diperintah dengan cara Islam yang sebenar. Sampai ke anak-anak kecil dia dididik solat jemaah kat masjid dan hampir mereka semua tu hafal Quran. Bahkan ni masa saya dapat maklumat tu terkejut juga, rupanya masih ada zaman sekarang orang yang menghafal hadis sampai ratusan. Jadi di Gaza tu mereka ada pertandingan menghafal hadis. Dan ada salah seorang tu yang pernah menang pertandingan menghafal 500 hadis. Dan subhanallah, saya pun kalah walaupun saya bidang hadis ni. Dan tapi menghafal hadis ni maknanya dah advance lah. Quran dah settle, hafal hadis pula. Jadi bila dapat mewujudkan Islam yang sebenar di Gaza, maka musuh akan mula merasa terancam. Itu keadaan dia. Jadi kalau tak ada sayap militeri tu memang habislah, hancur. Jadi itu maknanya macam mana mereka mentadbir dunia ni, mana-mana tempat pun yang dia rasa dia akan hilang kuasa di situ, maka dia akan mula buat tindakan. Kan? Akan mula menghancurkan, bahkan memang hujungnya matilah orang tu. Itu dia punya kaedah. Dari zaman dulu lagi kan semua nabi-nabi pun mereka bunuh. Asalkan nabi tu menghalang keinginan dia bunuh. Itu dia punya teknik dia. Sampailah sekarang itu juga cara dia. Siapa yang menghalang kehendak dia, bunuh. So memang kalau nak bagi kita kuat, nak bagi kita jadi kuat tu jangan takut mati. Hilangkan sifat takut mati, benci kematian. Itu yang buat kita lemah. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi kan, yang buat kita lemah adalah bila kita cintakan dunia dan kita takut mati, benci dengan kematian. Sebab yang takut mati ni lah yang akhirnya akan follow semua kehendak musuh-musuh Allah ni. Sekali kita follow, kita akan bersama mereka sampai ke akhirat. Na'udzubillah.
Baik. Kemudian seterusnya disebut mengenai dengan huraian tersebut, perenggan bawah ni, huraian tersebut menunjukkan bahawa yang dimaksud dengan makam ialah batu yang dahulu dijadikan pijakan, tempat pijak ni, oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Kaabah. Dia berdiri di atas batu itu. Bila satu dinding selesai, maka dia memindahkannya ke sisi berikutnya. Demikianlah seterusnya hingga dinding Kaabah selesai. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam sajian kisah Ibrahim dan Ismail membangun Baitullah. Dahulunya makam ini bersentuhan dengan dinding Kaabah pada tempat yang sekarang dikenal berada di sisi pintu Kaabah, iaitu di sebelah kanan pintu ketika masuk pada tempat yang tersendiri di sana. Namun, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang imam yang memperoleh petunjuk dan sebagai Khulafa Ar-Rasyidin, dan kita disuruh untuk mengikuti mereka, mereka memundurkan batu tersebut dan tidak ada seorang sahabat pun yang membantahnya. Dia tak payah baca footnote ni. Baik. Jadi di sini maknanya batu tu memang asalnya bukan dekat tempat yang sekarang ni. Asalnya dekat dengan pintu Kaabah. Tapi kalaulah batu tu kat situ, kita boleh bayangkan lebih teruk lagi sesaknya. Itu hikmah lah Umar Al-Khattab yang mendapatkan petunjuk daripada Allah. Kemudiannya mengubah kedudukan batu tu supaya lebih jauh. Jadi batu tu asalnya, kalau kita zaman sekarang macam tangga lah kot. Tangga kan. Kita kan nak buat binaan tinggi, kita akan naik tangga. Jadi Nabi Ibrahim tu panjat batu tu sebagai tangganya bila nak buat binaan Kaabah. Jadi selesai bahagian ni, Nabi Ibrahim akan pindah sebelah tu untuk bina seterusnya. Itulah asalnya adanya makam Ibrahim tu. Jadi bentuknya memang tempat pijak. Oh, masih lagi dalam ayat yang sama kan. Firman Allah, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, hendaknya kamu menyucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, menetap ataupun iktikaf, rukuk dan juga sujud. Baik, ahidna, maksud dia ahidna ni daripada perkataan tadi, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal akifina wa ruk'is sujud. Dan ahidna maksudnya kami memerintahkan. Jadi Allah perintahkan, baik, ia dimutaaddikan dengan ila sebab ia bermakna kami kemukakan dan kami wahyukan. Mutaaddi ni maknanya bersandar. Jadi dia disandarkan dengan perkataan ila. Jadilah ayat dia tu wa ahidna ila, kan? Yang maksud dia akan berubah kepada kami kemukakan dan kami wahyukan. Kemudian dan sucikanlah rumahku, kan? Maksud dia ini daripada potongan antahira baiti, kan? Dan sucikanlah rumahku dari kemusyrikan. Jadi sucikan tu maksudnya bukan cuci-cuci je, tapi bersihkan dia daripada kemusyrikan dengan kalimah la ilaha illallah. Untuk orang yang akan tawaf di situ, kan, tawaf di Baitullah adalah sudah dikenal. Maknanya kita semua tahu tentang tawaf tu. Dan menurut Sa'id bin Jubair, bagi orang-orang yang tawaf, artinya bagi orang yang datang dari jauh untuk bertawaf padanya. Dan orang-orang yang iktikaf, ini maksud kita ambil yang pertama tadi, dia ada tawaf. Baik, tawaf ialah orang jauh yang datang untuk mengelilingi Kaabah. Itu maksud tawaf kan. Kemudian yang kedua, iktikaf. Iktikaf maknanya orang yang memang duduk kat sana, dia ada yang satu pendapat untuk orang duduk kat sana. Tawaf untuk orang jauh. Tapi yang lain ialah tawaf tu maknanya perbuatan mengelilingi Kaabah, dan iktikaf pula adalah untuk orang yang masuk dalam masjid tu dan dia duduk. Iktikaf macam kita iktikaf kat masjid. Kemudian Ibn Abbas berkata jika seseorang duduk maka dia termasuk akifin. Termasuk orang yang tidur di masjid dianggap sebagai orang yang iktikaf. Ibn Umar berkata bahawa dia pernah tidur di masjid Rasulullah ketika masih bujang. Baik, orang yang rukuk dan sujud pula. Menurut Ibn Abbas, jika seseorang solat maka dia termasuk ke dalam sekelompok orang yang rukuk dan sujud. Para fuqaha berikhtilaf ehwal yang manakah yang paling utama, solat atau tawaf di sana. Malik mengatakan bahawa tawaf lebih utama bagi penduduk kota setempat, namun jumhur ulama mengatakan bahawa solat lebih utama secara mutlak. Jadi ayat tu bermakna dan kami memerintahkan kepada Ibrahim, yakni kami sampaikan dengan mewahyukan kepada Ibrahim dan Ismail agar keduanya menyucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, iktikaf, rukuk dan sujud. Jadi maksud dia apa? Yakni menyucikannya dari kemusyrikan dan keraguan, membangunkannya secara ikhlas kerana Allah,
dan kerana diperuntukkan bagi orang-orang yang tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Jadi masalah menyucikan masjid pun berlandaskan dengan ayat ni. Daripada surah Nur ayat 36 disebutkan bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Maksudnya duduk dalam masjid ni kena tasbih, kena puji nama Allah, kena berzikir tu. Dan berdasarkan sunnah berupa hadis-hadis yang memerintahkan mengharumkan dan menyucikan masjid dari kotoran dan najis serta sebangsanya. Oleh itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masjid itu didirikan untuk tujuan pendiriannya. Para mufassir berbeza pendapat mengenai orang yang pertama membangun Kaabah. Okay, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Adam, ada yang mengatakan Syis, Nabi Syis. Syis ni nama Nabi. Pada umumnya orang yang mengemukakan pendapat itu mengutip dari buku-buku para ahli kitab yang tidak dapat dipandang benar, bohong dan tidak dapat dijadikan pegangan jika kamu mengandalkan referensi itu. Jika ada hadis sahih, maka ia lebih utama untuk dipegang daripada kitab itu. Jadi pendapat-pendapat tadi tu kita tak pegang. Kita ambil tahu je ada pendapat gini tapi diambil daripada ahli kitab. Jadi kalau kata-kata ahli kitab ni dia termasuk Israiliyat yang kaedah kita ni adalah tawakuf. Jadi percaya tidak, tak percaya pun tidak. Itu kaedah dia. Baik, apa pun maknanya Nabi Ibrahim yang jelas. Kita ambil sebab dalilnya yang jelas Nabi Ibrahim yang mendirikan dan membina Kaabah tu. Yang mengatakan memang asalnya foundation dah ada, cuma Nabi Ibrahim tinggikan lagi. Itu saja. Yang tu je yang kita ambil. Baik, sampai situ yang kesimpulannya bahawa tadi dalam bab rukuk sujud tu nak bagi tahu maknanya masjid sekitar Kaabah ni adalah kawasan yang diperintahkan untuk disucikan secara zahir dan juga batin. Dari sudut zahir dan batin ni maknanya zahirnya itulah yang sekarang ni kan masjid tu selalu dicuci-cuci kan. Sentiasa ada cleaner tu kan. Itu zahir. Kita pun yang masuk jangan sampai kita meninggalkan najis di sana ataupun membawa najis masuk ke dalam. Dan kemudian suci dari segi batinnya juga ialah selamatkan kawasan itu daripada kemusyrikan. Jadi tak boleh ada patung berhala dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang terjaga dalam keadaan yang maknanya ibadah umat Islam dengan cara yang benar di sana. Tapi kita harapkan kita juga tidak melupakan Masjidil Aqsa sebagai tempat ibadah kita. Kita doa sama-sama mudah-mudahan kita dapat untuk sama-sama beribadah solat di Masjidil Aqsa satu hari nanti setelah kemenangan umat Islam di sana. Sekaligus kemenangan umat Islam itu menandakan kemenangan dunia. Dan hari ini dah banyak bangsa-bangsa yang sebenarnya telah pun dijajah, tertindas. Termasuk yang bukan Islam. Yang selama ini pernah mengalami genosida dan sebagainya. Yang dilakukan oleh pemerintah kuku besi tu. Pemerintah kuku besi itu dah banyak genosida kat tempat lain. Dalam sejarah. Itu mereka semua mula meraihkan. Mula ada dia punya tarian yang menunjukkan kemenangan. Maknanya mereka semua walaupun diam tak cakap apa-apa tapi mereka mengharapkan kemenangan. Kemenangan pejuang Islam di Palestin. Sebab kemenangan umat Islam di sana akan menyebabkan kemenangan Islam di satu dunia. Mudah-mudahan kita termasuk yang menyumbang. Kita bukan yang duduk saja. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan kafarah dan surah.